Subscribe Kinaka Channel. Hello, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sekali lagi kita di Kinaka Channel. Alhamdulillah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dapatlah kita bertemu sekali lagi di channel aku pada hari ini. Okay, alright. Dan aku ingin ucapkan ribuan terima kasih lah pada korang yang telah pun subscribe aku punya channel dan support aku punya channel. Ramai lagi kawan-kawan kartunis aku yang support yang baru lagi. Selamat datang aku ucapkan kepada korang yang belum lagi subscribe tu, cepat-cepatlah subscribe ya. Sama-samalah kita berkongsi ilmu di sini. Dan daripada kartunis-kartunis yang boleh juga berkongsi dekat bersama dengan aku di ruang komen tu, apa yang korang nak kongsi, jadi aku akan cuba sampaikan lah ya. Kita berkongsi ilmu kepada rakan-rakan kita. Korang berkongsi ilmu, aku pun masih lagi belajar. Boleh aku belajar daripada korang, korang juga boleh belajar daripada aku, dan belajar semua, kita sama-sama belajar. Dan aku juga berharap agar korang semua dapat bersabarlah ya dalam media sosial pada hari ini. Kadang-kadang kita buat kartun tak dapat like banyak ya, walaupun kita rasa dah macam kita dah all out, dah buat kartun yang terbaik sehabis mungkin, tapi tak dapat like yang banyak. Walaupun macam tu, kita harus bersabar ya. Suatu hari nanti ia akan muncul. Sabar. Sabar itu indah sebenarnya. Macam aku dululah, mula-mula dulu pun macam tu juga ya. Nak dapat like 12 like pun susah ya. Tapi bila dah lama kelamaan kita buat, jangan putus asa, kita buat je. Kita ada follower kita sebenarnya, walaupun 5 orang ke 10 orang ke, tapi orang yang sama like, kita tahu dia orang tu sedang mengikuti perkembangan kita, kartun kita, dia orang ikut. Jadi kita dah ada follower macam ni pun alhamdulillah, kita bersyukurlah ya. Tapi untuk kartunis baru macam sekarang ni, dia orang patut bersyukurlah ya, sebab dia orang punya bakat senang nak publish. Tak macam kita orang dulu-dulu, kalau nak tunjuk bakat tu kena lukis dekat rumah, lepas tu nak kena post dekat majalah, belum tentu lagi tersiar majalah, dekat mana-mana majalah belum tentu lagi. Kalau kartun kita tak kena dengan dia punya SOP di majalah tersebut, memang tak dapat disiarkan lah ya. Kalau kadang-kadang aku ada hantar kartun tu 10 keping, dia siarkan dalam 1 ataupun 2 sahaja. Jadi kita perlu bersabarlah, orang kata ya. Macam sekarang ni, kartunis-kartunis yang budak-budak baru sekarang ni senang. Dia buatlah berapa banyak kartun, dia boleh post dekat dia punya Facebook, dekat Instagram dan sebagainya. Jadi korang bertuah, sebab senang saja aku tengok budak-budak sekarang ni nak dapat follower. Kadang-kadang dia orang punya follower tu banyak daripada kita lagi. Kan? Jadi kita jangan kecil hati, jangan apa, itu rezeki dia orang. Ya, rezeki dia orang. Sama dengan keadaan sekarang ni, mungkin kartun sekarang ni dengan kartun dulu, dia punya joke dia tu dah berlainan. Tak sama, orang nak joke yang sekarang, lawak yang terkini. Kalau kita masih lagi di takok lama, kita masih lagi buat joke ataupun lawak yang dulu-dulu punya, zaman-zaman dulu-dulu punya lawak, memang budak-budak sekarang tak boleh terima. Kadang-kadang dia orang tak faham pun apa yang kita cuba sampaikan. Jadi kalau boleh kita ikutlah perkembangan semasa dan bahasa-bahasa yang terkini kan. Maksud aku bukanlah kita nak rojakkan bahasa kita, tapi kita perlu juga pakai benda-benda yang macam tu, sebab dia macam trend. Jadi bila kita sebut, contoh zaman-zaman aku dulu tak ada perkataan membawang ya, membawang tak ada zaman-zaman dulu. Jadi bila zaman sekarang ni dia ada membawang, jadi kita gunakan perkataan membawang tu. Jadi orang netizen tu tengok perkataan netizen pun satu. Kalau zaman dulu dia tak ada netizen semua ni. Zaman sekarang baru ada perkataan netizen, membawang, lagi apa lagi, banyak benda lah lagi, perkataan-perkataan yang barulah ya. Jadi benda-benda macam tu kita harus selitkan dalam ayat-ayat untuk kartun-kartun kita, sebab untuk tarik ataupun untuk memikat pembaca-pembaca baru ni. Itu pandangan daripada aku lah ya. Jadi mungkin pandangan korang berlain pada aku, terpulanglah kepada korang. Itu pandangan aku, pandangan peribadi aku lah ya. Okey. Jadi selain daripada itu, untuk kita dapat tarik kita punya pembaca untuk di media sosial ni, kita harus buat kartun yang
trending ataupun kartun yang macam sekarang ni, apa yang berlaku, apa yang trending di media sosial sekarang ni. Jadi benda tu kecoh. Macam contohlah, aku kata kecoh benda, sesuatu benda lah macam kalau dulu air apa yang masa PKP yang dulu ni, air dolba apa ke, kan dia orang kecoh benda macam tu. Jadi kita buat berkenaan dengan air tu, dia akan tarik orang dalam masa terdekat, sebab benda tu memang trend, tengah trend. Tapi benda macam tu tak lama, selalunya sekejap je, dia maybe dalam seminggu macam tu. Kalau nak lama sikit pun dalam 2 minggu macam tu je, lepas tu dia akan hilang, dia akan keluar benda yang baru pula. Dia akan keluar benda baru. Jadi itu aku cakap, jadi kita harus sensitif dan peka lah dengan keadaan semasa ni. Kita selalu belek-belek tengok Facebook apa yang terkini, kalau untuk kita nak tarik kita punya pembaca kita lah. Right. Baik, kita terus ke tip seperti biasa. Jangan kita melengahkan masa lagi. Terus kita tengok video ini. Assalamualaikum. Baiklah, hari ni kita nak belajar ataupun kita nak buat bentuk mata. Mata ni macam-macam. Setengah orang ada yang suka mata bulat macam ni, kan? Ada juga kartunis yang suka mata dia macam ni. Dia buat lekuk macam tu, terus ada mata je. Okey, nanti aku buatkan bentuk wajah dia lah. Rasa macam tak nampak sangat. Okey, jap. Kita masukkan kening untuk timbulkan dia punya mata tu. Sekarang baru nampak kan bentuk dia. Alright. Yang kedua tu, dia punya mata dia macam tu. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ni mata dia macam titik macam tu je. Ada juga mata yang titik macam tu. Jadi bergantung pada korang lah, yang mana rasa sesuai dengan korang nak buat mata tu. Korang boleh pilih lah yang mana bersesuaian dengan karakter ataupun watak korang lah ya. Ada yang buat mata macam ni, macam-macam lah, ikutlah kreativiti masing-masing. Mata bulat, mata separuh bulat, mata titik, mata lonjong, semua ada. Ada lagi tu sebenarnya banyak jenis-jenis mata kalau korang tengok. Ini mata sepet pun ada. Jadi macam-macam lah. Jadi korang boleh sesuaikan dengan watak kartun korang. Jadi aku harap ini dapat sedikit membantulah nak buat mata untuk karakter ataupun watak kartun korang bagi yang mula nak melukis kartun. Kalau yang dah lama tu susah lah nak ubah kan, sebab dia dah terbiasa buat mata bulat, tiba-tiba nak buat mata titik pula. Payah. Okey, baik. Sekarang ni kita nak terus ke mata yang lebih, bukan nak kata lebih detail, sebab mata ni dia macam kita buat dengan bentuk kening dia sekali lah ya. Bagi dia nampak garang. Ini nampak garang sikit mata dia. Jadi nampak lebih macam aku nak cakap lebih menonjol lah mata ni. Lebih kurang macam tu lah. Boleh juga try kalau nak buat mata macam ni. Ada yang nak buat mata yang kedua. Ini mata mata macam sedih sikit lah. Bukan kesian pula, mata sedih sikit. Tengok bersesuaian dengan karakter ataupun watak kartun korang lah ya. Jadi masing-masing. Aku buat ni untuk berkongsi pada korang yang belum dapat lagi ataupun tercari-cari nak buat macam mana mata kartun aku ni. Sebenarnya kita boleh aja tiru dengan kartun pujaan korang, kartunis pujaan korang lah ya, karakter-karakter. Tapi jangan ambil 100% lah. Ambil mata dia, ambil mulut dia, ambil telinga dia, semua sama sebiji. Nanti dah macam dia punya watak ataupun karakter kartunis yang korang tiru tu kan. Kalau kita nak ambil boleh, tapi ialah kalau mata bulat ni, semua kartunis kita tengok kebanyakannya mata bulat. Ada je. Kan kita tak boleh nak claim kata oh ni tiru kartun aku ni mata bulat. Tak boleh. Sebab memang macam tu. Right. Bila dah kita masuk raut wajah tu, dah nampak dia punya bentuk mata tu lah ya. Okey, aku ingat itu aja untuk minggu ini. Untuk video kali ini, minggu lah pula. Jadi itu aja. Assalamualaikum.
Baik, terima kasih sekali lagi aku ucapkan kepada korang yang masih setia lagi bersama dengan aku menonton video ini daripada mula sampailah ke penghujungnya. Terima kasih berbanyak aku ucapkan kepada korang. Dan yang belum lagi subscribe aku punya channel, tunggu apa lagi, teruslah subscribe channel aku ni ya. Saling bantu-membantu. Kalau korang ada channel, boleh komen dekat situ, suruh subscribe channel korang. Aku akan subscribe, insya-Allah ya. Kita sama-sama bantulah channel kecil macam aku ni. Okey. Jadi untuk next video, insya-Allah aku akan paparkan lagi dan aku akan borak-borak lagi dengan korang. Dan sehingga kita bertemu sekali lagi. Jadi aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih kerana menonton.